الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى أهل المحبة والوفاء. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis dan yang anggap jauh yang kekanda juga lah, kekanda yang dikasihi, kita kenal dalam alumni sekolah. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya saya membetulkan sedikitlah di fakta tadi, bukan di University of Oxford. Saya di kota London, Oxford. Tinggi lagi yang tu Dr. Afifi, kekanda yang dikenali tu di sana lah. Saya di tengah-tengah kota London, di University of London, dan menulis kajian kedoktoran saya tu dengan penyelia saya namanya Dr. Mustafa Akram Shah, yang dilahir di sana dan menguasai bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan pernah berada di Mekah sekejap. Jadi di sana kita mengambil pengalaman daripada individu sedemikian. Baik tuan-tuan dan perempuan, saya fikir saya ada dalam lebih kurang tinggal 25 minit ya untuk berbicara pada malam ini. Jadi saya pada awalnya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas sangka baik dan jemputan ke sini, walaupun sebenarnya agak kelam kabut juga ya. Daripada pagi kita program di universiti itu penuh. Sebab selepas daripada Jumaat ada penggambaran pula, tapi itu TV UIA sajalah. TV media masa tu ada yang panggil, tapi saya tak mampu dan saya rasa terlalu banyak yang perlu dikorbankan kalau pergi ke media masa. Jadi kita fokus kepada generasi anak-anak penuntut ilmu yang memang memerlukan bimbingan sehingga ke tahap boleh membaca kitab-kitab Arab yang lama. Dari situ kemudian ada pula penyeliaan dan sebagainya. Saya balik ke Langkabut, sempat sampai rumah sekejap, datang balik ke sini. Esok insya-Allah pagi kita mengajar di dalam talian. Kita ada sijil yang diusahakan ataupun dianjurkan oleh International Institute of Islamic Thought, berpangkalan di Amerika. Mereka buat satu kursus yang pelajarnya orang awam yang datang daripada seluruh dunia. Jadi ada lebih kurang 300 hingga 2000 nama yang kita ada. Yang nama ada 2000, tapi yang dalam live tu akan ada dalam lebih kurang 300 disampaikan dalam bahasa Inggeris. Tapi itu antara cabaran besar sebab kita tak tahu siapa pelajar kita, dan pelajar tu berada merata-rata daripada Jepun sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, sampai ke dunia Arab pun ada juga di sana. Itu semua cabaran yang memerlukan kita menumpukan perhatian. Baik tuan-tuan dan perempuan, hanya sedikit untuk kita berkenalan, dan saya sangat gembira dapat bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan malam ini. Meskipun dalam tempoh yang singkat dan tak banyak yang dapat mungkin kita kongsikan, tetapi sekadar berkenalan dan bertemu wajah adalah satu kebahagiaan bagi seorang Muslim dapat berkenalan di dunia ini, khususnya berkenalan dengan kaum mukmin, orang mukmin. Esok di akhirat bila sampai dalam syurga, ada yang kita kenal, maknanya sebahagian daripada kaum mukmin ini masuk ke syurga, tengok ada sebahagian lain tak nampak di syurga. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kawan-kawan aku ni? Dulu nampak sekali, ni dah tak ada. Kata cuba tengok di neraka ada tak? Kalau ada di neraka, maka diberitahu kepada orang mukmin ni, keluarkanlah siapa saja kawan-kawan yang kamu kenal di dunia itu. Itu yang dipanggil syafaat orang mukminin, syafaat orang mukmin. Jadi syafaat itu ada daripada baginda Rasulullah SAW, dan ada juga syafaat daripada para awliya, para ulama, dan ada juga syafaat daripada orang-orang mukmin yang ikhlas, yang jujur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah rakan-rakan mukmin kita kat dunia ni sebagai rakan yang sebenar-benarnya rakan. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita saling manfaat
kemanfaatan di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan, tajuk pada malam ini kita sebut tentang kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat. Secara ringkasnya, perkataan makmur sama juga dengan perkataan umur. Dan asas kepada perkataan makmur ni yang kita ambil dalam Quran yang berkaitan dengan masjid, ayat 18 surah Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa amila wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah, rumah-rumah Allah, tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang amana billah, beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, wa aqamas salah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak gentar, tidak bimbang melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alasan ataupun ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini, tetapi apa yang kita nak pelajari daripada ayat ini ialah disebut ciri-ciri mereka yang memakmurkan masjid Allah, memakmurkan rumah Allah. Ciri-cirinya ada disebutkan di situ. Kerana alasan ataupun peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini adalah kaum Quraisy, kaum musyrikin mengatakan mereka yang menjaga Masjidil Haram, mereka yang memberi minum jemaah haji sebelum kedatangan Islam. Dah ada haji secara jahiliah punya cara haji, mereka yang memberi minum, mereka yang menjaga, melayan dan sebagainya. Jadi mereka inilah yang memakmurkan Baitullah ataupun memakmurkan Masjidil Haram. Jadi diturunkan ayat ini untuk menyatakan bahawa yang memakmurkan itu bukan hanya sekadar kerja-kerja khidmat kebaikan dan kebajikan itu, ataupun kerja-kerja memenuhkan program, ataupun kerja-kerja mengatur-atur cara tertentu, tetapi mesti ada nilai, mesti ada jiwa di dalam amalan tersebut. Jiwa itu mesti berasaskan iman. Pertama, iman pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hari akhirat. Kalau kita nak jelaskan lagi makna man amana billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ni, nak jelaskan lagi kita kena pergi buka kitab-kitab hadis, cari semua hadis yang bermula dengan ayat siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia akan melakukan demikian-demikian. Jadi kalau kita dapat senaraikan hadis ini, kita dapat wujudkan sifat-sifat yang ada dalam hadis ini, maka akan semakin ramailah yang datang memakmurkan masjid dengan sebenar-benar pengimarahan. Jika tidak, kita hanya ramai dari segi sudut jumlah ataupun rupa sahaja, tapi yang datang dengan sebenar-benar maksud pengimarahan, kita kena cari orang yang dapat menyempurnakan ataupun mengamalkan sifat-sifat yang disebut dalam hadis-hadis yang bermula dengan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Satu contohnya, Nabi SAW menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Satu contoh lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia sama ada mengucapkan kata-kata yang baik ataupun menahan diri daripada berkata-kata. Jadi kalau sifat-sifat ini dapat diwujudkan dalam masyarakat, maka kita akan dapat masyarakat yang makmur. Daripada masyarakat yang makmur itu akan terbentuk masjid yang makmur. Yang ini yang saya akan sentiasa sebut. Bahkan kita ada banyak program-program tempat tinggal saya di Hill Park, Bandar Hill Park sekarang ni. Ada jadi orang, ada Selangor juga. Jadi di Bandar Hill Park, Surau Al-Ma'adhah, kita buat contohnya pada bulan Rabiul Awal, kita buat bulan Sirah Nabawiyah. Kita apa yang perlu kita isi? Yang perlu kita isi adalah apa keperluan masyarakat. Keperluan masyarakat yang baru berpindah, kita baru masuk taman yang begitu, fasa tu fasa tak kenal. Jadi kita kena buat program untuk saling mengenal. Berbanding hanya sekadar bila kita selepas solat bersalam sahaja,
dan berselawat. Kadang-kadang sekali-sekala kita kena buat bersolat, lepas bersolat bersalam dan sebut nama kita. Sebab kadang-kadang orang dah lama-lama datang masjid, lepas tu dia segan nak tanya nama dia siapa dia, dan tak tahu nama. Tapi sepanjang-panjang duduk bersolat beberapa bulan tak kenal nama, tak kenal. Jadi di mana maksud solat berjemaah? Jadi kita faham solat berjemaah itu hanya pada rupanya saja. Apabila ada saf, ada 4-5-6 orang, maka dapatlah pahala 27 kali ganda. Tetapi apa maksud jemaah itu? Solat bersama masyarakat. Solat bersama masyarakat memberikan kita ruang yang banyak untuk mendapat pahala, dengan mengetahui di mana orang ada kekurangan, kat mana yang memerlukan bantuan, kat mana yang dapat kejayaan kita bagi tahniah, kat mana yang sakit kita tolong dia ataupun berikan cadangan untuk rawatan. Itu maksud solat bersama masyarakat, yang buka banyak pintu, yang menyebabkan 27 kali ganda tu kita boleh nampak. Tetapi apabila kita hanya lihat pada bentuk dan rupa bentuk solat jemaah tu saja, maka orang tu datang masuk ke dalam saf solat, tak bertegur siapa, tak kenal, tak ambil berat tentang masyarakat, kemudian balik. Di manakah jiwa jemaah yang hendak dibentuk oleh baginda Nabi SAW? Jadi pada saya, ibadah semua tu adalah didikan. Yang paling penting dalam ibadah ialah mendapat rasa dan didikan daripada ibadah itu. Kerana itu kita baca surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ayat itu tidak menyebut dan berjayalah orang-orang mukmin, iaitu orang-orang yang di dalam solat mereka itu mereka rukuk sujud dengan sempurna, ataupun dalam solat mereka itu mereka menyempurnakan kesemua rukun-rukunnya. Tapi ayat itu menyebut apa? Berjayalah orang-orang mukmin itu, iaitu mereka yang di dalam solat mereka itu mereka ada khusyuk. Apa maksud khusyuk? Ada perasaan, ada perhatian. Makna yang dibentuk itulah jiwa dalam ibadah. Begitu juga solat berjemaah, masjid yang kita buat, aktiviti yang kita buat, mesti ada jiwa dan rasa dalam aktiviti itu. Mesti ada perasaan yang dibawa bersama. Perasaan sayang, perasaan saling kenal mengenal, perasaan untuk saling memenuhi hak-hak dan sebagainya. Dan itu salah satu yang sering saya sebutkan ialah sebelum masyarakat datang memakmurkan masjid ataupun kita menuntut masyarakat untuk memakmurkan masjid, mesti kita belajar juga bagaimana masjid itu memakmurkan masyarakat terlebih dahulu. Dan apabila masyarakat melihat inilah punca kemakmuran hidup aku, dia pun datang ke masjid untuk bersama-sama memakmurkan. Ada pengalaman yang banyak yang saya temui dalam hidup ni, orang yang takut untuk datang ke masjid kerana tak ada kawan. Dia tak ada kawan nak datang ke surau, ke masjid. Jadi segan, takut. Bila kita buat pertandingan contohnya, kita buat pertandingan yang tak ada kena-mengena dengan apa ni, perkara-perkara yang dituntut seperti baca Quran dan sebagainya, pertandingan umum sahaja. Pertandingan kita boleh buat pertandingan mewarna, pertandingan memasak. Ada yang datang tu sebab itulah kemahiran yang dia ada. Tapi disebabkan datang tu berkenalan, jadi biasa dengan rakan yang lain, selepas tu dah boleh datang seperti biasa. Maknanya itu cara kita untuk memakmurkan masjid itu dengan memakmurkan masyarakat. Dan perkataan makmur itu sama sebenarnya dengan perkataan umur. Umur tu maknanya kita mesti makmurkan umur kita itu dengan banyak kerja-kerja kebaikan ataupun isi-isi kebaikan. Jangan dibiarkan kosong ataupun lalai dan sebagainya. Jadi kita nak makmurkan umur tu sama juga kita nak makmurkan masjid, kita juga nak makmurkan masyarakat. Kerana kemakmuran masjid bergantung kepada kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat pun bergantung kepada kemakmuran masjid. Kalau masjid di situ tidak makmur, kita akan dapat masyarakat yang ada semuanya, ada bangunannya, ada fasilitinya, tetapi hilang jiwanya. Khususnya kalau masyarakat itu masyarakat Islam. Dia akan hidup masing-masing, hidup nafsi-nafsi, hidup sombong menyombong, hidup dia tidak ada akhlak dan tidak ada perasaan dalam masyarakat tersebut. Kerana masjid itulah jiwa kepada kehidupan masyarakat. Jadi dia timbal balik, tuan-tuan dan puan, dia mesti satu A ni cuba untuk mewujudkan yang B, B pun mesti cuba mewujudkan A. Dia tidak boleh hanya satu pihak sahaja. Karena itu bagaimana masjid hendak memakmurkan masyarakat, kita ambil daripada pelajaran paling awal dalam hijrah.
Bila Nabi SAW berhijrah pada Mekah sampai ke Madinah, yang mana berlakunya itu sampai di Madinah dalam bulan Rabiul Awal. Jadi itu yang kita buat bulan sirah. Bila Rabiul Awal kita buat bulan sirah, sebab Nabi pun sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Bila baginda sampai, dia tak terus ke kota Madinah, kan? Kita biasa pergi umrah, kita pernah ke Masjid Quba. Nabi berhenti di situ dulu. Dia Quba tu buat masjid. Dan masjid yang disebut dalam Quran adalah Masjidun Ussisa 'ala Taqwa, masjid yang dibina di atas taqwa sejak dari hari pertama. Nabi sendiri angkat bata dia buat Masjid Quba tu. Siapa yang pernah pergi umrah akan dibawa, kan, ziarah Madinah tu, dia akan bawa salah satunya ke Masjid Quba. Jadi Nabi berhenti di Masjid Quba, bina Masjid Quba itu dalam bulan Rabiul Awal. Dia sampai tu daripada Masjid Quba itu nak bergerak menuju kota Madinah, hari Jumaat berhenti di tengah jalan sebab ada kaum kabilah Ansar yang datang dan berbincang dengan Nabi, didirikan solat Jumaat di situ. Jadi dalam bulan Rabiul Awal itu juga berlakunya solat Jumaat yang pertama dalam sejarah Islam. Tadi ada masjid yang pertama, Masjid Quba, dan solat Jumaat yang pertama. Dan Nabi sampai ke Madinah, bina kota Madinah. Kemudian persaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin. Yang daripada kaum Muhajirin ambil seorang daripada Ansar. Jadi persaudaraan, saling tolong-menolong. Itu pun jemaah yang pertama yang dibina dalam Islam ni. Itu pun dalam bulan Rabiul Awal. Jadi dalam bulan Rabiul Awal ni banyak peristiwa. Selain daripada kelahiran Rasulullah dan kewafatan Rasulullah, terlalu banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sirah baginda Nabi SAW, yang mana masjid wajar mengambil manfaat ataupun iktibar daripada kisah-kisah ini untuk memakmurkan masyarakat. Jadi kalau Nabi tunjuk kat kita macam mana nak makmurkan masyarakat tu, ada Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, kira berapa ramai yang memeluk Islam. Maknanya ada statistik. Kemudian pesanan yang awal, antara pesanan yang awal Nabi sebut, ayyuhan nas, wahai manusia. Ini pesanan paling awal sekali bila sampai ke Madinah tu. Maknanya bukan pesanan tentang kita nak bina kerajaan yang ada undang-undang dan sebagainya, belum itu lagi. Bila sampai ke Madinah, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, sebarkan kesejahteraan dan kesentosaan. Kadang-kadang kita terjemah dia, kita faham dia sebagai sebarkan salam, maka kita rasa cukup dengan bagi salam sahaja. Assalamualaikum, cukuplah itu. Jadi pesanan Nabi tu jadi tinggal hanya memberi salam sahaja. Walaupun kadang-kadang bagi salam tu tak faham juga kenapa bagi salam, tak belajar pun apa makna memberi salam. Sedangkan Assalamualaikum itu ada nama Tuhan, Assalam. Kita memperingatkan sahabat itu dengan nama Tuhan, Assalam. Dan kita memperingatkan bahawasanya Tuhan ada untuk melatakan ataupun meratakan kesentosaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Maknanya jika anda masuk ke kawasan ini, jangan bimbang apa-apa. Di sini wilayah sentosa dan sejahtera. Masuk saja ke komuniti Muslim, jangan risau, jangan takut anda dizalimi. Kerana di sini wilayah bukan wilayah. Jadi macam wilayah Selcom lah iklan kan. Di sini wilayah Selcom. Di sini wilayah kesentosaan dan kesejahteraan. Maka perkara pertama yang kita nak buat, seboleh mungkin ideal ataupun kita panggil yang terbaik ialah kalau masjid kita boleh, terutamanya masjid-masjid yang baru dibina, masjid kita boleh buat analisis keperluan. Apa yang diperlukan oleh masyarakat? Analisis keperluan. Hari ini kita yang mana belajar di universiti semua dah belajar tentang metodologi buat kajian. Kita buat kajian dalam masyarakat, bukan hanya di pusat-pusat kajian saja yang boleh buat kajian. Masjid pun boleh buat kajian, boleh ada daftar anggota masyarakat, warga komuniti. Jika tidak, makanya masjid ini seakan-akan melupakan masyarakat. Maka akan tidak ada peduli kepada keadaan masyarakat. Kan? Yang kita baca di dalam sirah, masjid itulah tempat di mana segala masalah masyarakat, kalau kita nak tahu pergi masjid itu, kita akan tahu apa masalah kampung. Dia tahu, dia ada statistik, dia ada kiraannya, dia tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi itu pengurusan yang lebih, kita kata, nampak jiwa kemasyarakatan pada masjid. Kerana masjid itu bukan hanya mahu kita bersujud secara fizikal kepada Tuhan,
di masjid itu mahu membawa hati kita semua sujud. Hati itu dapat tunduk. Dan manusia ni dia ada kedegilan, dia ada rasa macam nak melawan dan sebagainya. Sukar untuk kita menundukkan hati manusia, melainkan kadang-kadang kita buat baik dengan dia, kita penuhi hajat dia, kita penuhi keperluan dia. Kadang-kadang kita nak kena bersabar dengan dia lama, dengan perangainya, panas barannya dan sebagainya, sampailah kita dapat tunduk hati dia. Jadi risalah masjid supaya masyarakat, ada masyarakat yang dapat tunduk hati. Yang cantiknya kita ni di tanah Melayu ni, nama bangsa itu pun sudah menunjukkan kepada menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita melayukan hati kita kepada Tuhan. Dia bukan kita kata Melayu tu Melayu lembik. Itu konotasi negatif. Tapi Melayu itu Melayu yang mereka yang tunduk kepada Tuhan. Tunduk dan mereka menonjolkan kesejahteraan dan kesentosaan. Itu dikaitkan Melayu itu dengan Islam sentiasa. Tapi kalau hanya pada sekadar rupa, slogan yang bercakap tapi hilang jiwa ni, maka kita tak dapat bertahan lama. Kenapa? Bila hilangnya kepentingan-kepentingan, tak dapat lawan ke, tak dapat ganjaran ke, semua hilang dah semangat itu. Melainkan orang itu dapat lihat bahawasanya siapa aku dalam hidup ni, apa peranan aku dalam hidup ni. Jadi bila dia tengok aku ada umur sekian hingga sekian, macam mana nak memakmurkan hidup aku ni, memakmurkan diri aku, barulah dia boleh bekerja dan ada jiwa dalam pekerjaan tadi. Itu saya kata boleh. Kenapa tidak boleh buat? Analisis keperluan ni bukan hanya tentang tak cukup makan dan sebagainya. Kalau kita tanya anak-anak remaja kita, apa yang mereka nak belajar? Kalau kita tanya penduduk masyarakat kita, buat apa, Google Form pun boleh, Microsoft boleh. Apa keperluan nak dipelajari di masjid? Maka kita cari guru yang boleh mengajar hal tersebut di masjid. Kalau mereka nak belajar robotik ke, nak belajar matematik ke, boleh buat kelas untuk remaja dan sebagainya. Masa di UK dulu banyak masjid. Dia ada kelas taekwondo, kelas apa ni, karate dan sebagainya. Ada masjid East London Mosque tu, tuan bagi, dia ada tempat apa kickboxing dalam tu. Ada gym dekat dalam bawah tingkat masjid tu. Ada hospital apa semua dalam. Sebenarnya kembalikan masjid sebagai pusat komuniti, pusat masyarakat, sebagai kiblat masyarakat. Bukan hanya kiblat solat tetapi kiblat hati, yang mana mereka dapat rasa keterikatan dengan masjid. Jadi itu boleh dilakukan. Jadi analisis keperluan tu kita boleh belajar. Macam mana nak tanya? Sebab kalau ditanya apa yang perlukan, biasanya orang cakap saya perlukan nasi, saya perlukan beras, saya perlukan susu, itu saja. Tapi kita ada banyak peringkat masyarakat, anak-anak, kita ada remaja. Jadi bila seorang remaja dalam hidup dia tiba-tiba datang satu surat ataupun satu borang daripada masjid bertanya tentang apa keperluan dia yang masjid boleh tolong, tuan-tuan bayangkan apa perasaan dia dalam hidup dia. Perasaan anak remaja ini, dia dapat rasa macam diberi perhatian, ada kepedulian. Jika tidak, selama hidup anak remaja ini sampai masuk universiti, tak pernah dia dapat rasa ikatan ataupun pedulinya masjid kepada diri dia. Jadi saya bila bercakap ni, saya bukan menyatakan ini tidak dilakukan oleh masjid tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak tahu dan tidak baca laporan dan sebagainya. Tapi saya bercakap sekiranya ini telah dilakukan oleh masjid tuan-tuan dan puan-puan, maka kita tambahkan lagi dengan perasaan-perasaan dan kita bersyukur kerana diberikan nikmat dan ilham untuk melakukan sedemikian. Jadi saya cuma ulang, sekiranya belum dilakukan, kita boleh berbincang bersama-sama untuk lebih hidupkan jiwa memakmurkan masyarakat, dan nanti masyarakat yang mengenal Allah dan mengenal akhirat, kenal orang-orang yang kenal Allah dan akhirat ni, dapat memakmurkan masjid. Saya ini jam 8.34, 2 minit lagi untuk azan. Jadi saya kurang pasti ada soal jawab ke macam ni. Kalau nak soal jawab saya rasa, ataupun azan dulu baru soal jawab. Jadi untuk saya simpulkan pada malam ini, kerana kita tinggal 2 minit saja sebelum azan, untuk saya simpulkan pengajaran yang kita boleh perolehi daripada peringatan ataupun tazkirah kita, kuliah kita pada malam ini, ialah konsep imarah masjid itu difahami bukan hanya pada imarah fizikal, tapi imarah secara jiwa masjid. Dan mengimarahkan masjid dengan jiwa itu perlu untuk kita belajar mengimarahkan masyarakat. Nah, mengimarahkan masyarakat tu kita perlu ada kesedaran untuk mengimarahkan umur kita dulu. Jadi kalau kita tak rasa nak imarah ke umur kita, tak rasa nak ada perubahan ke arah kebaikan,
tak rasa nak menambah baik, susahlah kita nak buat kerja-kerja kebajikan. Melainkan orang tu faham bahawasanya umur ni dibiarkan panjang kerana syurga itu ada banyak tingkatan. Ada orang dia dah tak rasa nak naik dah syurga lain, rasa cukuplah setakat ni. Perasaan untuk berubah dan bertambah baik tu tak ada, maka dah sampai syurga tu takdir dia. Tapi ada orang ditakdirkan dia nak pergi lagi jauh. Maka kita tengok dalam hidup dia ni, dia cepat sungguh nak buat kebaikan, cepat sungguh nak belajar, dia tidak risau untuk belajar, dia tidak ada bertangguh-tangguh untuk belajar sebab dia dah takdirkan untuk pergi lebih atas. Ada orang dia ilmu dia naik lagi, ada orang amal dia banyak, ada orang akhlak dia tu. Ada 3 jalan ni. Sama ada naik tinggi dengan ilmu, kalau tak ada peluang dengan ilmu, naik dengan amal, banyakkan amal. Kurang peluang dengan amal, naik dengan akhlak yang baik. Ada 3 jalan utama. Jadi itu kesimpulan saya pada malam ni. Nanti mungkin selepas azan nanti kita ada soal jawab ataupun kita buat kesimpulan yang lain pula. Saya habiskan dulu hadis yang saya sebut tadi, yang baginda Rasulullah SAW bila sampai ke Madinah, baginda sebut ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia, sebarkanlah kesejahteraan, salam, kesentosaan, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Itu isyarat kepada apa? Memastikan kecukupan dalam kalangan masyarakat. Tadi yang pertama memastikan kesentosaan, yang kedua memastikan kecukupan. Apa yang kurang daripada hak-hak yang diperlukan, memastikan kecukupan. Kemudian wasilul arham, kemudian hubungkanlah tali persaudaraan, tali rahim itu isyarat kepada kita menghidupkan suasana kasih sayang, hidupkan suasana kemasyarakatan. Dan yang terakhir, wasallu bil lail wan nasu niyam, solatlah kamu di malam hari ketika manusia tidur. Solat tu dah di hujung dah disebut. Di awal-awal disebut tentang memastikan suasana sentosa dalam masyarakat. Yang kedua, memastikan kecukupan. Yang ketiga, memastikan suasana kemasyarakatan yang hidup. Yang keempat, tidak melakukan solat di malam hari ketika tidur untuk kekuatan untuk melakukan perkara-perkara tadi. Tanpa kekuatan itu susah. Kerana apa? Berhadapan dengan masyarakat ni banyak cabarannya, banyak sakitnya.
Sebab itulah ada hadis yang lain yang menyebut mukmin yang baik itu ialah mereka yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar di atas gangguan ataupun kesakitan yang ditimbulkan oleh masyarakat. Jadi seakan-akan Nabi bagi tahu bersama dengan masyarakat ni banyak adha, wa yasbir ala adhahum, mereka bersabar di atas adha, sakit yang ditimbulkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi itu sangat baik, mukmin yang sangat baik, begitulah wataknya, sifatnya, yang bergaul dengan masyarakat berbanding dengan yang mengasingkan diri dari masyarakat. Itu Islam. Dan apa? Dengan adanya masyarakat yang makmur, akan terlihatlah kuasa Allah, terlihatlah kebijaksanaan Allah, terlihatlah kasih sayang Allah, kecantikan Allah dan seumpamanya. Semuanya hanya dapat dilihat menerusi masyarakat. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita tak pernah nampak orang menyembuhkan orang, macam mana kita nak faham Allah itu maha menyembuhkan? Ya. Kalau kita tak pernah nampak orang sakit, kemudian dia sihat, jadi macam mana kita nak faham sifat Allah ataupun nama Allah yang Asy-Syafi, maha menyembuhkan? Tak pernah nampak begitu. Jadi kita kena hidup dalam masyarakat yang pernah kita nampak orang sakit, kemudian pernah kita nampak orang menyembuhkan, dan kita baru tahu makna menyembuhkan apa. Baru kita tahu makna Tuhan yang maha maafkan. Kalau kita pernah nampak orang yang buat salah, yang sukar untuk dimaafkan, tiba-tiba kita nampak orang lain memaafkan, baru kita faham apa itu makna memaafkan. Jika tidak, dia akan ada perkataan yang tidak ada makna. Jadi itulah menerusi masyarakat kita dapat mengenal Allah SWT. Jika tidak, kita hidup dalam imajinasi dan khayalan kita sendirian. Tapi bagaimana menjadikan berkawan, berjumpa, bersosial bersama dengan masyarakat dan menghidupkan ibadah bersama masyarakat itu sebagai jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan kita bimbingan. Ada para nabi, dan ketika mana tiada para nabi, akan ada para guru yang mengajar kita, membimbing kita, bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa itu saja yang akan saya sampaikan daripada tazkirah untuk pada malam ini. Ya, kita boleh berbincang panjang lagi hal ni, tapi saya ringkaskan di sini untuk mengelakkan daripada terlajak masa. Sekiranya ada soalan ringkas, saya ada-adakan. Ada? Ya. Ataupun ada komentar ke, ataupun maklum balas ke, ada? Ini yang perkara kedua yang nak kita budayakan. Ini perlukan masa. Selalu dalam majlis, kita nak budayakan perbincangan ataupun sekurang-kurangnya maklum balas. Sekurang-kurangnya, kalau tak ada soalan, saya bersetuju apa yang saya lihat ataupun apa yang saya dengar pada hari ini. Saya pernah mengamalkan begini, dia memberi kesan dalam hidup saya. Ini menyokong apa yang disampaikan tu. Yang kita sebut sikit tu, kita sebut sikit je di hujung majlis tu, memberi kesan kepada orang lain untuk beramal, terus kita dapat saham kita, pahala kita. Hanya dengan sedikit saja kita masuk ke dalam majlis. Ini nak dibudayakan seterusnya lah. Ini peringkat lain pula. Ada sebarang komentar, soalan, maklum balas nak dibincangkan dan sebagainya. Saya datang di sini, insyaAllah. Ini jiran kita di sana. Ya. Cerita pengalaman di sana, tu panjang tu, cerita dia panjang sangat pengalaman. Salah satunya ialah pengalaman bersama dengan remaja-remaja Muslim yang daripada generasi kedua dan ketiga. Mereka ni bukan generasi yang dulu berhijrah daripada negara masing-masing itu, dan daripada negara-negara perang tu, berhijrah duduk di barat, Somalia dan sebagainya, duduk di barat. Ini generasi pertama. Generasi pertama ni berhijrah tu. Ini tak generasi yang kemudiannya lahir dari sana. Jadi mereka dah lahir di sana. Bukan setakat lahir, mereka mendapat pendidikan di sana dan juga bekerja di sana dan melahirkan tokoh-tokoh yang hari ini kita lihat, tokoh-tokoh yang bukan datang dari luar belajar di sana ataupun berhijrah ke sana. Tokoh-tokoh yang memang lahir daripada sistem pendidikan di sana. Contoh macam Syekh Hamzah Yusof, contoh seperti siapa lagi,
beberapa nama yang hari ini kalau kita lihat dalam Omar Sulaiman contohnya, yang mereka ni lahir daripada generasi kedua ketiga. Jadi dah dibentuk dengan critical thinking, dengan berfikir secara kritis. Jadi bila berinteraksi dengan agama tu banyak persoalan. Sebab apa? Dia hidup bersama dengan masyarakat yang pelbagai persoalan. Jadi bila masuk ke dalam soal-soal agama ni banyak persoalan. Yang menariknya bukan hanya Muslim tetapi yang bukan Muslim sahaja terpengaruh juga ataupun ingin tahu tentang Islam juga. Jadi saya ada peluang untuk mengajar bahasa Arab kepada pelajar-pelajar pelajar mahasiswa yang ambil kursus bahasa Arab, termasuklah orang awam yang datang ambil kursus di SOAS juga, di School of Oriental and African Studies. Saya ada peluang untuk mengajar satu semester yang mana pelajar-pelajar tu bermacam-macam latar belakang. Jadi berminat untuk belajar bahasa Arab. Jadi kita pun akan tertanya-tanya apa tujuan kan untuk belajar bahasa Arab. Jadi masing-masing ada tujuannya dan bersemangat untuk belajar. Termasuklah perkara-perkara yang klasik dan begitu lama. Sebab kitab-kitab lama tu dia berminat tu. Sebahagian ada yang ingin mencerahkan persoalan-persoalan yang kabur. Dalam dia kata apa Islam ni sebenarnya, sebab dia dapat hujah-hujah syubhat yang datang, kesamaran-kesamaran datang daripada pihak-pihak agama lain. Ada yang memang mencari kebenaran, yang dia dah pindah masuk macam-macam agama dah, mencari akhirnya sampai nak cari tentang Islam lah, jumpa dengan kita. Ada pelbagai watak yang ada di sana. Jadi kita kata kesan tu bukan hanya pada satu pihak, kedua-dua pihak pun dapat rasa kesan. Yang Muslim pun dapat rasa kesannya, yang bukan Muslim pun dapat rasa kesannya, bahkan yang bukan Muslim tu lagi banyak rasa kesan. Sebab apa? Masyarakat Islam ni, kaum Muslimin ni, dia akan terkenal dengan kegiatan sosial dan masyarakat. Dia punya masjid tu bukan hanya untuk ibadat hari Ahad ataupun ibadat yang ritual semata-mata. Masjid tu adalah pusat komuniti. Jadi bila ada hanya komuniti Muslim, akan ada pusat komuniti, akan ada nampak kegiatan-kegiatan yang aktif, yang non-Muslim ni akan mula tertanya-tanya. Sebab tu banyak masjid di seluruh UK tu, United Kingdom tu, banyak masjid bermula kecil, lepas tu mesti akan ada minta derma untuk nak membesarkan masjid. Sebab makin lama makin ramai masjid, makin lama makin ramai. Tuan-tuan boleh baca, tengok Google dan sebagainya, tengok berita-berita tu, memang dah jadi satu perkara yang normal untuk masjid yang mula dengan prayer room yang kecil dan sebagainya membesar. Sebab makin lama makin ramai, sebab dia hidup sebagai aktiviti masyarakat. Berbanding dengan satu situasi masyarakat yang dah terlalu mengejar kemajuan, lalu jadi hidup ikut masing-masing, hidup macam tak ada hubungan. Sampai ke dalam keluarga pun jadi macam tak ada perasaan yang sebenarnya untuk hormat kepada ibu bapa, perasaan saling kasih sayang kepada suami isteri. Dia jadi macam semua tu hubungan yang bersifat undang-undang. Dia hilang rasa. Jadi lama-kelamaan jadi macam hidup asing-asing, hidup sendiri-sendiri. Jadi bila Islam ditunjukkan, Islam dia ada bukan hanya syariah, fiqh dan undang-undang. Dia ada perasaan, dia ada rasa, dia ada kasih sayang, dia ada empati, dia ada rahmah. Semua tu ada dalam aktiviti masyarakat Muslim. Jadi dia berbeza kerana dia mementingkan institusi keluarga Islam. Pertama institusi keluarga, yang kedua institusi masyarakat. Sangat nampak jelas dalam Quran, dalam hadis. Jadi ini yang menyebabkan mudah untuk kita menyampaikan. Kalau kita ada rakan-rakan komuniti yang beramal, kalau kita tidak buat begitu, maknanya susahlah nak menyampaikan Islam. Jadi kita hanya ada Islam dalam buku, tak boleh nak ditunjukkan kepada masyarakat yang lain. Jadi mungkin kita boleh belajar juga banyak daripada pengalaman di luar. Saya lihat sekarang ni masjid-masjid pun banyak ada kadang-kadang seminar pertukaran pendapat dengan masjid lain. Ada sebahagian masjid buat lawatan ke masjid lain. Kita tengok ada yang pergi ke Singapura, ada yang pergi ke, dulu kalau di tempat saya dulu Masjid Al-Barakah Tikan Batu tu, banyak sungguh masjid datang melawat, tengok aktiviti di Masjid Al-Barakah Tikan Batu tu. Sebab dalam tahun 90-an gitu, tiba-tiba masjid tu ada cyber cafe. Yang mana pada zaman tu masjid-masjid lain belum ada cyber cafe di Sungai Petani. Dia buat cyber cafe. Mungkin istilah cyber cafe ni hari ni dah macam
lapuk lah kot. Tapi sama tu cyber cafe ada baru sangat. Jadi masjid tu ada cyber cafe, ada catering dekat masjid tu. Jadi dia seakan-akan ada dana untuk masjid dan dia digunakan untuk buat kebajikan pula kepada masyarakat, yang menyebabkan masjid dia penuh, solat dia penuh, ada jemaah ramai pada waktu itulah. Waktu tu saya masih lagi di peringkat sekolah rendah. Jadi saya sebab ramai kawan-kawan yang tinggal di Tikam Batu tu, saya dapat berita selalu masjid datang daripada utara, masjid datang pada selatan, datang ziarah tengok masjid. Jadi ini antara usaha-usaha untuk mendapatkan ilmu, menambahkan ilmu dan kebaikan yang saya rasa kita boleh belajar dan bertukar pandangan sedemikian. Jadi kalau nak cerita ni panjang kan, banyak ceritanya. Mungkin satu daripada apa yang sikit je lah yang berkait dengan hubungan ni, saya pernah melibatkan diri dalam street dakwah tu. Buka meja di Hyde Park Corner. Hyde Park Corner ada Speakers Corner kan, Hyde Park Kota London tu dia Speakers Corner. Tuan-tuan buka Facebook ke apa, ada selalu dia keluar debat-debat di Speakers Corner. Debat-debat macam-macam agama ada situ, macam seakan-akan macam satu bentuk pasar malam, tapi yang ada di situ meja ni agama ni, meja ni agama ni, meja ni semua pakat cerita tentang kehebatan dan menyeru kepada agama masing-masing, dan ada setengah-setengah meja jadi perdebatan. Jadi saya pernah menyertai di situ, buka meja, bila orang datang kita cuma tanya, pernah dengar tentang Islam, berminat untuk mendengar tentang Islam. Itu soalan-soalan yang ringkas sahaja. Dan memang suatu pengalaman yang mengejutkan kerana sungguh ramai orang yang tak pernah mendengar walau sekali pun perkataan Islam dalam hidup dia. Saya membayangkan kita dah hidup dalam dunia yang ada internet, bukan hanya TV lagi. Dunia yang ada internet dengan media antarabangsanya. Tak terbayang saya orang tak pernah dengar perkataan Islam, tapi rupanya ramai. Dan dia pertama kali dengar, kalau itu tuan berminat, boleh ambil buku ni, buku kecil ini, boleh baca buku ni. Dan kalau perlukan apa-apa maklumat tambahan, boleh hubungi nombor yang tertera di sini. Kita ada sini. Dan ketika itu ada banyaklah pengalaman-pengalaman peribadi. Salah satunya ialah bila guru yang mengajar saya itu bawa berjumpa dengan seorang yang tidak mengaku agama, the atheist. Jadi dia tunjuk ke saya macam mana kadang-kadang kita berbual tak agama, tapi kadang-kadang kita tak berbual tak agama, kita tanya bagaimana hubungan dia dengan keluarga dia. Dapatan ataupun observation yang bukan berdasarkan kajian yang sistematik, tapi sekadar kita observation secara umum, kebanyakan mereka ada masalah dengan ayah. Tak tahu kenapa. Masalah dengan ayah yang bengis, ayah yang garang, menyebabkan akhirnya mereka tinggalkan agama. Jadi kebanyakan yang tidak percaya Tuhan ni, kebanyakannya ada masalah dengan father figure dia. Ada masalah. Maknanya ada something dalam hubungan kekeluargaan yang menyebabkan dia tidak mengenal apa itu erti mendapat kasih sayang daripada yang lain, mendapat perhatian daripada yang lain, mendapat bimbingan yang lain. Jadi dia rasa macam tak ada semua ni dalam hidup. Bahkan pula kalau ditambah pula dengan ada penyakit dan sebagainya, tak sembuh-sembuh, tak berjaya diselesaikan oleh hospital, maka di manakah yang dikatakan yang maha mengasihi itu yang nak menolong? Dia kata, jadi ini semua adalah khayalan orang-orang agama. Di kesimpulan, biasanya kita lihat itu pattern ataupun corak dia. Jadi bila kita dapat lihat macam tu, antaranya itu membantu kita untuk cara kita bercakap dengan dia. Kita tak adalah pergi terus cakap soal-soal agama, soal-soal kewujudan Tuhan dan sebagainya. Kita akan pergi dari aspek adakah dia memerlukan bantuan ke, dia memerlukan khidmat sokongan ke dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita belajar lah daripada sana. Itu yang mungkin saya boleh kongsikan untuk menyebut tentang apa ni yang kita sebut di awal kuliah tadi, tentang hubungan dan kemasyarakatan dan perasaan dan hubungan tu yang dibawa bersama dalam diri seorang Muslim. Jadi segala ibadah dia tu membentuk jiwa dan perasaan yang lebih indah dan lebih cantik dan melimpah kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat memakmurkan masyarakat dan kemudiannya masyarakat akan memakmurkan masjid, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.